Yang keempat malam ini iaitulah sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib kepada kita semua mengetahui secara tafsir. Maka sebab itu kita belajar daripada yang satu, daripada yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Sebab itulah, sebab wajib atas kita mukallaf ini mengetahui sifat Allah Ta'ala, mengetahui, memahami dan mengenal, sampai mengenal. Pertama sekali mengetahui dulu. Bila kita mengetahui, kita akan memahami, faham. Bila kita faham, kita akan mengenali. InsyaAllah kita pun boleh mengenal sifat Allah. Wajib secara aini atas tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat Allah ini secara tafsir, secara satu persatu, wahid ba'da wahid, selepas satu, satu. Lepas yang pertama, yang kedua. Lepas yang kedua, yang ketiga. Lepas yang ketiga, yang keempat. Seterusnya, insyaAllah. Mukhalafatuhu artinya bersalahan. Artinya itu ialah alih bahasa. Alih bahasa daripada bahasa Arab kepada bahasa kita, artinya bersalahan Allah Ta'ala. Bersalahan itu kita pun tak erti lagi. Apa dia bersalahan? Bersalahan itu lagu mana? Bersalahan itu maknanya laisa mumasilan. Baru kita erti. Tidak menyamai, tidak menyerupai, tidak bersamaan. Itu baru kita erti. Tidak menyamai sesuatu, zat dia tak menyamai baharu, sifat dia tak menyamai baharu, af'al dia tak menyamai baharu. Betul tak? Itu nama dia mukhalafah, laisa mumasilan li syai'in minal hawadis. Tidak menyamai, tak serupa, tidak menyerupai, tak serupa, tak sama, tidak bersamaan dengan makhluk zat dia. Sebab apa? Wazatuhu annahu, zatuhu annahu binan laisa, wazatuhu annahu laisa bijirmin, wazatuhu annahu laisa bijirmin, wasifatuhu annahu laisa bi'aradin, wa af'aluhu annahu laisa bikasbin. Itu makna laisa mumasilan. Satu lagi tak, dan satu lagi dia kata laisa mumasilan ialah intifa'ul jirmi bizzat, intifa'ul arab bisifat, intifa'ul kasbi bil af'al. Itu makna laisa mumasilan li syai'in minal hawadith. Tak menyamai lagu mana, tak menyerupai itu lagu mana. Zat dia laisa, annahu laisa bijirmin. Zat Tuhan bukan jirim. Itu mana tidak menyamai. Annahu laisa bijirmin, zat Tuhan bukan jirim. Kalau jirim dia berbentuk macam ni. Jirim ada bulat, ada tebal, ada nipis, ada tempat, ada kecil, ada besar. Itu jirim namanya. Jirim ialah benda. Itu jirim. Jirim ialah benda. Kita boleh pegang jirim, boleh sentuh dia. Itu jirim, boleh pegang. Ini jirim nama dia. Bila jirim dia ada di atas
jirim. Ada di bawah tu jirim. Tuhan Maha Suci daripada jirim. Nah tu ada kata Tuhan tu dia ta'ala tu tak tuhan. Nah sebab Tuhan dia bukan jirim, dia zat. Zat itu mana? Tidak bertempat, tidak ada bentuk, rupa, parah. Bukan benda tu zat. Zat bukan benda. Kalau benda dia ada atas, ada bawah, ada tepi, ada belakang, ada depan, ada kecil, ada besar. Itu jirim. Tuhan bukan jirim. Maha suci, subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan. Maha suci daripada zat dia. Maha suci zat Tuhan daripada jirim. Maha suci sifat Tuhan daripada arab. Maha suci af'al Tuhan daripada kasbi, usaha. Mab'ul ilmi wa masqatur ra'si. Mab'ul ilmi wa mahbatul wahyi wa masqatur ra'si. Mekah tu subhanallazi asra, maha suci Tuhan yang memperjalankan asra, memperjalankan hamba-Nya di dunia. Minal masjidil haram, daripada masjidil haram, ila masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya daripada masjidil haram ke masjidil aqsa. Masjidil haram tu disebut oleh kitab Sawi, tafsir Sawi. Dia kata Masjidil Haram ialah manba'ul ilmi, tempat bercambahnya, berkembangnya ilmu. Wa mahbatul wahyi, tempat turunnya wahyu. Wa masqatur ra'si, dan tempat gugurnya kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Tu Mekah, tu Masjidil Haram. Sebab tu Masjidil Haram masjid yang paling mulia di atas dunia ini. Tak ada masjid yang paling mulia Masjidil Haram. Sebab apa? Manba'ul ilmi, di sana juga kembangnya, gugurnya ilmu, cambahnya ilmu ni di Masjidil Haram. Wa mahbatul wahyi, tempat turun wahyu pun di Masjidil Haram. Masqatur ra'si, tempat gugur kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana Rasulullah lahir di Masjidil Haram, depan Masjidil Haram, tempat Rasulullah lahir. Tapi kubur Rasulullah di Madinah. Sebab tu malam Isra wal Mi'raj yang pertama sekali malaikat Jibril bawa Nabi kita turun di tempat yang pertama sekali, iaitulah di Madinah. Di Madinah. Dan malaikat Jibril tanya Rasulullah, bila malaikat Jibril suruh Rasulullah turun di Madinah tu mayat 2 rakaat, kemudian naik buruk 10 nak pergi jalan lagi, malaikat Jibril tanya Muhammad, tahu tak ni di mana ni kita mayat 2 rakaat? Nabi kita kata, saya tak tahu. Inilah Madinah, Yasrib. Di sinilah kubur kamu wahai Muhammad. Malaikat Jibril bagi tahu dah kepada Rasulullah malam Isra wal Mi'raj bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam kubur baginda adalah di Madinah. Kita tak tahu lagi kubur kita di mana. Tapi semua doa kubur di Keklingan, sebab di Kekling. Tapi kita tak tahu. Tengok Dr. Haruddin, kubur dia di Amerika. Hanya kerja Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tak tahu.
Tapi Nabi SAW, malaikat Jibril dah beritahu dah, malam Isra wal Mi'raj tu kubur kamu di sinilah Muhammad, di Madinah. Itu cerita sikit. Cerita subhanallazi tadi. Maha suci Tuhan daripada zat dia tu, maha suci zat Tuhan daripada jiri. Itu makna mukhalafah. Sebab tu sifat Tuhan ni kita kena dengar. Kena dengar sampai kita mati. Lagi tak mati, kena main masjid majlis ilmu, dengar apa yang kata sifat Tuhan, supaya kita boleh kenal sifat Tuhan. Nanti orang tanya, apa bisa dengar dah mukhalafah tu benda apa? Dia kata, aku bisa dengar. Dengar di mana? Di masjid, di surau, di majlis-majlis ilmu, daripada ustaz-ustaz doa. Mukhalafah tu ialah sifat yang wajib bagi Tuhan. Tu dia kenal lah tu mana. Dia biasa dengar lah. Dia tahu mukhalafah tu sifat Tuhan. Dia tanya mukhalafah tu lagu mana? Tak bersamaan, tak menyerupai makhluk pada zat dia, pada sifat dia, pada af'al dia. Itu kenailah sifat Tuhan. No, kalau boleh habaq lagi hebat, maha suci sifat Tuhan daripada jiri. Itu lagi hebat. Maha suci sifat Tuhan daripada arah. Maha suci perbuatan Tuhan daripada al-kasbi, usaha. Itu hebat lagi. No? Kalau tak habaq kata tu pun tak apa. Boleh habaq kata mukhalafah ialah sifat yang wajib bagi kita. Lagu mana mukhalafah? Tak sama. Cukup. Tuhan zat dia tak sama dengan makhluk. Sifat dia tak sama dengan makhluk. Perbuatan dia tak sama dengan makhluk. Jadi kita boleh itu iman lah. Itu iman bodoh terkandung dalam La ilaha illallah 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Itu iman mana? Bila terkandung lagi dalam la ilah, hak wajib, hak mustahil pun ada juga. Bagi jelas sifat-sifat yang ada pada Allah dengan sifat-sifat yang tak layak bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, tak layak. Tak boleh lalu kata terkandung dalam la ilaha illallah tu 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Kalau terkandung, duduk sekali di situ lah. Ada buta di situ, ada lemah di situ. Mana boleh? Teriman nanti lagi lah. No, nanti masih nilai lah. Ngaji sampai universiti. Saya pun tak ngaji universiti. Tapi dah tuan-tuan panggil main meja, main juga lah. Tapi saya tak ngaji sampai universiti. Terima tuan-tuan universiti. No, di barang musim majlis ni pun universiti ni. Jauh pun universiti. Boleh lah layak sangat lah. Untuk jadi terima. Duduk kira ni terima lain. Tempat lain. Saya bisa dengar. Seorang teriman, dia baca kitab di masjid dalam bahagian. Dia kata terkandung dalam la ilaha illallah itu 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Ini tak. Terkandung tu mana? Boleh cabut pula. Hak wajib pun boleh cabut pula. Hak mustahil boleh cabut pula. Begitu. Duduk situ sekali. Duduk situ sekali. Mana boleh? Tuhan Subhanallah, Tuhan Maha Suci, tak boleh terkandung sebab Maha Suci. Tidak tak tepat apa yang kata Subhanallah, Maha Suci Tuhan itu tak tepat kalau dia terkandung sekali. No? Macam sebab tu sifat-sifat Tuhan ni kita kena dengar sampai kita mati, supaya kita boleh mengenal juga sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi sebutlah hadis dia, man shalla salatan ma'al jama'ati wa jalasa fi halaqatil ilmi
fasami'a kalam Allah wa 'amila bihi a'tahu Allah lahu sittata asya'. Nabi kata, man shalla salatan jama'ah, apa siapa yang sembahyang berjemaah, wa jalasa fi halaqatil 'ilmi, dan dia duduk dalam halaqah ilmu, wa sami'a kalam Allah, dia duduk, dia dengar. Kena dengar, jangan dengar. Nah, wa sami'a, dan dia dengar kalam Allah, ayat-ayat Allah, wa 'amila bihi, dan dia beramal. Kita beramal dengan apa yang kita dengar. Nabi kata, a'tahu Allahu lahu, Allah kurniakan kepadanya, Allah jaminkan baginya 6 perkara. Yang pertama Allah jamin apa? Rizqun minal halal. Allah jamin kehidupan kita dengan rezeki yang halal. Allah mudahkan kepada kita rezeki yang halal. Allah jamin semua rezeki kita adalah daripada rezeki yang halal, daripada sumber-sumber yang halal. Ini jaminan. Nabi kata, a'tahu Allahu lahu, Allah jamin kepadanya 6 perkara. Siapa dia? Man shalla salatan jama'atan, siapa yang sembahyang berjemaah. Macam kita tadi sembahyang maghrib berjemaah. Lepas sembahyang maghrib kita sembahyang sunat ba'diyah. Itu kita beramal namanya. Beramal dengan apa yang kita dengar. Cuma Aisyah tadi pakai sembahyang ba'diyah, itu tak betul lah. Maghrib pakai sembahyang ba'diyah semua. Aisyah pakai tuang balik, itu tak betul. Kena sembahyang ba'diyah dulu. Tadi maghrib sembahyang ba'diyah dah, namanya Aisyah namanya. Ada tuang balik. Tak kira siapa. Kerana itu siap dan bila kita sembahyang ba'diyah. Sebab maghrib tadi kita sembahyang sunat ba'diyah. Aisyah namanya. Tidak tak betul, songsa nama dia. Ni dah. Kalau nak bagi, ada apa di rumah kita? Setengah masjid saya duduk lepas ba'diyah lepas buat sembahyang sunat witir. Itu lagi hebat. Kita kalau nak buat di rumah, payahlah nak buat di rumah. Al-ma'lum lah. Tapi setengah masjid lepas anjurkan, lepas sembahyang sunat ba'diyah Aisyah, lepas sembahyang witir 3 rakaat. Apa tu bakat balik. Bagus. Ada masjid yang hebat macam tu bagus. Ada masjid sembahyang Aisyah bagi salat, tu imam berdiri sampai ayat kursi, baca doa, lepas tu baca surah Al-Mulk. Cantik sangat. Kalau kita nak baca surah Al-Mulk di rumah, pakai doa, payahlah nak dapat dalam 10 orang dapat seorang pakai. Dalam 100 orang dapat seorang boleh gagal. Jadi setengah-setengah masjid, banyak masjid yang saya jumpi mereka buat macam tu. Lepas tu imam baca doa, sepakat surah dalam surah Al-Mulk, tu imam baca, ada yang pakai ikut ramai-ramai. Cantiklah. Surah Al-Mulk ni Nabi sebut siapa baca surah Al-Mulk dilepaskan daripada azab kubur. Tu amalan salafus salih, amalan orang-orang yang soleh macam itulah. Sebelum dipalina tiap malam surah Al-Mulk tak tinggal. Itu amalan salafus salih, orang-orang soleh. Kita pun kalau nak jadi orang soleh kena buat begitulah. Anjurkan. Lepas tu kita baca doa, baca surah Al-Mulk. Lepas tu mayang sunat ba'diyah. Lepas tu balik molek. Sangat-sangat molek. Lepas tu kalau bila anjur kali ni mayang witir, hebat. Dengan tunggu bulan puasa yang mayang witir. Tak apa
seterusnya. Nabi kata 6 perkara Allah jamin. Nabi kata Allah jamin kepada kamu 6 perkara. Yang pertama, rizqan minal halal. Allah jamin rezeki kamu adalah rezeki yang halal. Rezeki kamu daripada sumber-sumber yang halal. Allah mudahkan rezeki yang halal kepada kamu. Kita yang semayang berjemaah, pamayang jemaah, kita semayang sunat ba'diyah. Lepas tu wajalasa fi halaqatil ilmi, duduk dalam majlis ilmu pula. Kita tak tuah kali. Kita duduk, wajalasa duduk fi halaqatil ilmi, duduk dalam majlis ilmu. Aqtahullah, Allah jamin kepada kita 6 perkara. 2 minggu sudah kita baca hadis Nabi kata apa? 2 minggu sudah kita main, sebulan sudah kita baca hadis Nabi kata apa? Julusuka fi majlisil ilmi, kamu duduk saja dalam majlis ilmu. La tamassaka qalam, kamu tak pegang pen. Wala taktubu harfan, kamu tak tulis bersebatang huruf apa. Duduk je. Itu hadis Nabi. Ini man shalla salatan, siapa yang sembahyang berjemaah, lepas dia berjemaah, wajalasa, dia duduk. Yang pertama, rizqun minal halal. Yang kedua apa? Yang kedua, yanju min azabil qabri, kita dilepaskan daripada azab kubur. Itu dia. Ini hak kita yang semayang jemaah tadi. Lepas semayang jemaah dan semayang sunat ba'diyah, lepas semayang ba'diyah kita duduk dalam majlis ilmu. Aqtahullah, Allah jamin. Yang kedua, yanju min azabil qabri, kamu akan dibebaskan daripada azab kubur. Ini harga diri kita, kata. Ini harga diri orang yang beriman kepada Allah dan yang beramal saleh, beramal dengan amalan-amalan yang kita sebut. Yang berjemaah, lepas jemaah, bayar sunat ba'diyah, lepas bayar ba'diyah, jalasa, duduk dalam ilmu. Tak tuak balik. Dia dengar assalam, bagi salam, assalamualaikum. Dia start mutu balik. Jadi dah lah, saya tak dengar dia start mutu tadi. Dia lain cerita. Start mutu balik. Dengar tubuh assalam. Tubuh bagi salam, jangan mati lah. Balik lah. Tubuh pun tahu orang yang setiap malam ni. Tak agak tubuh pun yang setiap malam. Dia pun bagi salam pun tak bawa. Salam, jangan mati. Lepas tak itu balik. Yang kedua, yanju min azabil qabri, kita akan dibebaskan oleh Allah daripada azab kubur. Yang ketiga, wa yu'ta kitabahu biyaminih, kita akan diberikan buku amalan kita dengan tangan kanan. Itu dia, betul. Mana ada orang boleh bagi jaminan macam ni kepada kita? Ketua kampung boleh jamin? Ada. Dia pun tak main nasi. Main nasi ketua pun. Ada? Kat tangan? Ada? Kat tangan ada? Ya yuqta wa yuqta kitabahu biyaminih, kita akan diberi buku amalan kita dengan tangan kanan. Ini nak harga diri kita ni. Nilai diri kita di hadapan Allah, nilai diri kita di sisi Allah sangat mulia. Sampai Allah, Nabi kata, Allah jamin nak bagi buku amalan di pada mahsyar besok melalui tangan kanan. Duduk di rumah dah. Ini hak duduk jalasa fi halaqatil ilmi, hak duduk dalam halaqah ilmu. Hak ini dijamin oleh Allah. Allah nak bagi buku amalan kita besok melalui
tangan kanan. Ada orang yang akan dapat buku amalan melalui tangan kiri. Ada orang akan dapat buku amalan dari belakang. Ada yang akan dapat menyuluh piamik pun ada. Tunggu kita tengok daripada masyarakat besok. Ali Nabi sebut dalam hadis dia, mereka yang semayang berjemaah, lepas tu dia semayang ba'diyah, lepas tu dia jalasa, duduk dalam halaqah ilmu, sami'a, dengar saja, wa amila, beramal dan apa yang ni jaminan Allah. Yang ketiga, yuqta kitabahu biyamini, akan diberi buku amalan melalui tangan kanan. Siapa-siapa yang dapat buku amalan dia melalui tangan kanan, dia ahli syurga. Ini jaminan Allah. Nah, apakah kita nilai diri kita di hadapan Allah, mulianya diri kita di hadapan Allah, kita yang duk bersila dalam halaqah ilmu ini sangat mulia di sisi Allah, sehingga Allah nak beli kita dengan yanju min azabil qabr, dilepaskan kita daripada azab kubur. Wa yuqta kita mau yang diberi buku amalan di tangan kanan. Depa kata ke mana? Nak bagi orang main masjid tak payah ustaz. Bawa Mbak Nuri orang main kenal masjid. Buat nasi buku, soal buku, orang main kenal masjid. Dia kata begitu. Saya tak setuju. Itu bukan harga diri kita. Harga diri kita sangat mulia di sisi Allah. Yanju min azab, dibebaskan, dilepaskan daripada azab neraka. Ini harga diri kita. Wa yuqta kitabahu biyamin, diberi buku amalan dengan tangan. Ini di harga diri kita. Bukan harga diri kita sebuku nasi. Jangan faham salah. Diri orang beriman di sisi Allah sangat mulia. Walaupun kita duduk bersila saja dalam nasihat. Sebab tu orang tak suka menyihat pasal ini. Kita akan diberi oleh Allah dengan ganjaran yang sangat besar. Kita ni duduk lama itu dia kata tukok lah, dia nak maki, nak keluar, tak duduk lama. Tidak pun dia start untuk balik. Dia terus start tak main. Tengok kita tak start pun ketulan tangan main. Ada orang di rumah ni, orang pun jadi tak faham. Dia sampai-sampai rumah kita, dia tanya ada ustaz, anak pergi kuliah, anak pergi. Ada orang janji dah orang tak pergi pemaram. Dia tu saya menghubungi. Yang kita tu nak pergi nak keluar lagi. Jadi ada panggil gitu nak. Orang tu pergi dengan orang tu. Dia pergi rumah kita. Sampai-sampai dia tanya dah ustaz ada pergi ada orang. Dia nak nanti pergi. Janji dah kita berapa. Ketemu dia nak balik tak balik. Buat dah apa. Nak anak balik lagi kita apa. Dia kena faham lah. Dan sampai-sampai tu tanya, jawab kata tanya. Mana dia tahu lah, tapi kau 7.5 tak kita beri. Buat lah. Itu jadi begitu. Orang kita ni kadang dia macam tu lah. Besar nak abang orang kita ni. Dia dapat. Yang keempat, Nabi kata, wa yamurru ala sirati kalbarqil khatis, kita akan melalui, Nabi kata, yamurru ala sirati, kita akan melalui tiang sirat kalbarqil khatis, seperti kilat menyambar. Ini contoh. Ini harga diri kita. Harga orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu harganya cukup mahal. Bukan harga sebuku nasi lemak. Jangan lupa begitu. Itu tak betul. Bukan harga kita dengan nasi lemak dah. Harga kita ni yamurru ala sirat, ini harga diri kita. Lalu kita akan melalui tiang sirat esok kalbarqil khatis, seperti kilat menyambar. Ini kurniaan Allah.
Ini kata pemurah Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Maha Pemurah, Dia pemurah yang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Itu pemurah Allah. Pemurah Allah, pemurah yang mukhalafatuhu lil hawadith. Penyayang Allah, penyayang yang mukhalafatuhu lil hawadith. Qadra Allah, qadra yang mukhalafatuhu lil hawadith. Ilmu Allah, ilmu yang mukhalafah. Semua macam tu lah tuan-tuan. Sebab tu kena faham bagi luas, lebar luaskan mukhalafah Allah dengan semua makhluk pada zat dia, pada sifat dia, pada apa dia tak sama sekali. Dan ada pemurah dia tak sama, penyayang dia tak sama. Kita adalah pemurah dalam hati kita. Adalah ada hari pemurah-pemurah, ada hari cukup baik. Betul tak? Betul ya? No? Kita pemurah kita macam mana? Murah kita orang beli cok misalnya ada sedekah ke ustaz ini juga ke ustaz. Berapa? Dia boleh mau yang kita boleh mau. Yang kita pemakanan hari ini tu. Dah kita ni sedekah ke ustaz. Nah. Tak boleh mau sedekah kita. Itulah pemurah kita sebab sedekah kita sama. Orang lain boleh sedekah cok pisang kita. Kita boleh sedekah cok pisang ke orang. Boleh tak? Boleh. Itulah pemurah kita. Sebab itulah pemurah kita bagi sesuatu dekat orang lain pun boleh bagi juga kat kita betul. Kalau kita sedekahkan dia buah dokong, hak lebang, hak hitam lah, esok dia pun boleh sedekah buah dokong hak hitam je. Hak berah dah. Hak elok tak dekat orang, hak berah. Orang baru nak dekat orang. Itulah pemurah kita. Pemurah Tuhan ke mana? Dia bagi sesuatu yang tak ada siapa boleh bagi. Itu pemurah Tuhan. Sebab tu dia mukhalafah. Daripada azali lagi, mukhalafah ni bukan hari ni. Azali lagi, mukhalafah Tuhan. Dengan makhluk, dengan baharu ni, mukhalafah pada azali. Zat dia mukhalafah, sifat dia mukhalafah. Pemurah, sifat Tuhan pemurah. Tak sama dengan pemurah kita. Walaupun nama dia sama, sebut pemurah Tuhan, pemurah kita. Ada Tuhan, tapi tak sama. Sebut nama, ada kita, ada Tuhan, tak sama. Pemurah Tuhan, yang penyayang Tuhan dengan penyayang kita sama. Kita sayangkan anak beli mutu sama mak repi. Itu sayangkan anak kita. Tuhan sayangkan kita dia buat mana? Dia bagi iman, bagi Islam, bagi hidayah, bagi taufik. Ada orang boleh bagi taufik